sebagai dia Grab dulu sekali. Selebriti dunia, Murphy boleh. Hebat. So terus kepada soalan yang sama kepada Ustazah Zainina, bagaimana role anda sebagai guru bina Grab peluang ini untuk meneruskan tarbiyah pada anak murid dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Majlis, sahabat di panel, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi nak cerita pengalaman, yang terkini yang berikut. Pengalaman sahabat-sahabat kat depan ni lagi hebat. Malah telah pun dibukukan kan. Pengalaman anda belum dibukukan lagi. Itulah mana tahu pokok lepas anda boleh bukukan kan. Amin. Jadi dalam proses tarbiyah ni, sebenarnya tarbiyah melintasi kehidupan ni. Kalau kita tengok sebagai seorang guru, dia ada satu proses yang kita panggil macam merentas kurikulum tau. Tarbiyah ni sebenarnya dia telah melalui kehidupan kita. Maknanya dalam setiap apa yang kita lalui tu, dia ada proses tarbiyah di situ. Apa saja. Cuma cara bagaimana kita mengambil dan mengadaptasinya untuk kemenjadian kita sebenarnya. Jadi Anda nak share sikit lah juga. Sebelum Anda jadi guru dekat Kementerian Pelajaran Malaysia ni, Anda pernah menjadi guru di Matri juga sebenarnya. Selepas tamat marah kosong, sambil jual burger dengan Kak Lang, cik duit nak pergi Mesir. Anda jadi guru sebentar di Matri. Sempatlah masa tu ajar matematik dan selana. Lepas SPM, lepas mahalah kosong, cari duit. Kemudian Anda tak ada duit nak pergi Mesir. Untuk tentang sebar-sebar semua tak ada duit nak pergi Mesir. Sahabat-sahabat kutip duit untuk Anda. Dikatakan oleh kerana keputusan Anda masa tu dapat mumtaz, maka sahabat-sahabat kumpul duit seorang sikit, bagi duit tambang kat Anda. Dan duit-duit yang ada sikit-sikit tu dah bawa pergi Mesir. Alhamdulillah. Jadi Anda pernah mengajar di Matri. Balik pada Mesir, Anda pernah mengajar di Smith. Kurang dengan holder selama 3 tahun lebih kurang. Pernah jadi warden dekat situ. Kemudian barulah Anda masuk ke Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai guru Jacob. Kita biasa dengar. Apa pun suasana yang kita lalui itu semuanya adalah aturan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada di situ proses tarbiyah untuk kita gunakan. Dan yang penting sebenarnya anda rasa semua orang pun tahu, kita sebenarnya kita tak boleh lari daripada berjemaah, tak boleh lari daripada memberikan wala, memberikan ketaatan kita kepada kepimpinan. Even sekarang kita memang dalam majlis PLN, sekarang kita punya presiden pada Ustaz Aziz. Tapi kita kena ingat yang utama tu siapakah yang kita nak kena berikan kita punya wala. Jadi kalau nak ikut mengajar budak-budak sekolah sekarang ni tak ada sehebat mana, tapi penuh cabaran. Pernah mengajar ke? Pernah jadi cikgu mengajar anak-anak kecil. Yang kita mengajar, jadi dia panjat dinding macam Spiderman. Jadi kita mengajar, dia dah tak ada dalam kelas pun, dah lari keluar. Jadi kalau kita ni tidak ada proses tarbiyah, mungkin kita seperti guru-guru lain. Ada ramai guru yang di saman, tak larat nak jaga anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang ni, dia bukan macam anak-anak kecil dulu. Anak-anak kecil dulu tu mungkin kat depan anak, yang sebelum-sebelum tu anak lah. Yang sekarang ni lain. Anak-anak sekarang ni lain. Bila kita didik dia tak sama. Bila dia balik, dia dapat proses lain pula di rumah dia. Bukan semua orang ada proses tarbiyah. Jadi memang kita banyak bersabar. Jadi ramai cikgu kena saman. Kenapa? Tak boleh nak tahan sabar, pukul dan jentik budak. Ada yang sampai berdarah, ada yang sampai pecah gegenang telinga, ada yang macam-macam cerita. Masa dekat Smith dengan Martin rasa anda tak pernah lah. Tapi anda rasa ketika berada di dalam
dalam sistem pendidikan yang ada sekarang ni, yang bukan sistem yang kita belajar di materi yang ditarbiah tu, saya rasa cukup banyak menguji kesabaran. Dan bagaimana kita nak dapat kesabaran tu sebenarnya dalam melalui proses tarbiyah yang kita dapat sebelum ni. Jadi Ana nak minta lah supaya kita sama-sama lah, sebenarnya kita ni sebagai seorang dai kena ada 3 benda penting. Yang pertama, udah tunai, yang pertama kita kena ada nombor tabung ni. Tuan bagi tahu. Faham daftar, yang kedua kefahaman yang jitu. Sebab kita tak nak nanti kita mengajak kepada perkara yang mungkar dan mencegah kepada perkara yang makruf. Na'udzubillahi min zalik. Itu sangat penting. Kemudian yang kedua, kita kena ada apa? Al-imanul amiq. Iman yang mendalam. Iman adalah penyelesaian daripada semua masalah sebenarnya. Kalau Cikgu Abdul tadi suka baca daripada kitab Ma'alim fi Tariq, Syekh Qutub kan, suka baca yang tu. Jadi apa, anal Islam ma'aliju qadiyatul ula wa qadiyatul asasiyah kan. Sebab Abdul suka baca yang tu kan, ingat tu sekarang. Jadi al-iman al-amiq yang kedua. Yang ketiga, al-ittisalul batin. Hubungan yang kuat dengan pencipta kita. 3 yang penting ni adalah uddatul da'i, iaitu bekalan seorang dai. Jadi kalau kita nak berjalan datang sini, daripada Perlis datang sini ke, daripada Johor datang sini ke, macam-macam persediaan kita buat. Isi minyak, topak tak senggoh kan. Kalau nak bermalam, bawa baju, bekalan makanan kan. Apatah lagi perjalanan kita yang jauh nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi lagilah sepatutnya kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebab masa pun dah banyak yang ni dah pindik dah pun. Dan nak mohon maaf minta maaf sekiranya memang banyak kekurangan. Aku lupa lihat dah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir ucapkan kepada Ustaz Zain atas perkongsian tadi. So seterusnya kita open lah kepada audiens untuk bertanyakan maksimum 2 soalan yang dibenarkan oleh pengelola. So jadi pada hari ini kita buka lah kepada audiens untuk bertanya.